Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang dipanggil sebagai hadisul qudsi, yang mana hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz daripada Nabi dan juga maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah menyebutkan ya bani Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya kamu datang kepada aku dengan membawa satu kesalahan, dengan membawa dosa-dosa dan juga kesalahan itu hampir memenuhi isi bumi. Summa laqitani, kemudian kau datang bertemu dengan aku, wala tusyrik bi syai'a, sedangkan kamu tidak menyekutukan aku, kamu tidak berlaku syirik kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, aku akan beri kepadamu keampunan seluas langit dan bumi, ataupun memenuhi isi bumi. Baik, yang dimaksudkan dengan kelebihan yang ada di dalam bulan yang mulia, ataupun kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan, yang mana berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Ramai yang fikir bulan ini ialah untuk melakukan amal ibadat, nak buat kebaikan, nak melakukan amal, nak begitu begini kan, dengan tirawahnya, dengan qiyamul lail dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling besar di sebalik daripada segala amal yang kita fikir, daripada segala benda yang kita tahu, fadilat-fadilat ataupun dipanggil fadailul amal yang telah dikupas oleh asatizah kita sebelum ini, dan juga yang mana yang sebelum ni, antaranya bila sebut tentang Ramadan, kita akan terlintas sedekah banyak, amal banyak, qiyamul lailnya dan tarawihnya dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang paling utama di sebalik keseluruhan amal yang kita tahu dan juga yang pernah kita lakukan ialah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mengatasi amal yang lain daripada mendapat keampunan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ni, dalam hadis Tirmizi, an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ara'aita in alimtu, wahai Rasulullah, apa pandangan kamu, in alimtu, jika saya tahu, ayyu lailatul qadri, bilakah, di manakah berlakunya Lailatul Qadar, bilakah berlakunya Lailatul Qadar, bilanya turun Lailatul Qadar, seperti mana yang sebut dalam ayat dalam surah Al-Qadar, ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, apa yang aku nak baca, apa yang aku nak ucap, apa yang aku nak minta seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Nabi SAW tidak ajar kepada Aisyah
Bahkan Nabi SAW tidak ajar kepada kita minta selain daripada ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan boleh ya, doa itu Nabi nak ajar minta tambah amal, masuk syurga dan sebagainya, minta murah rezeki dan sebagainya, panjang umur dan lain-lain. Tapi Nabi SAW ajar kepada Aisyah, Nabi kata, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun dalam masyhur yang kita baca, tambah perkataan karimun. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, itu doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah. Nabi kata, bacalah, kamu baca ni, kalau seandainya kamu mendapati ataupun menjumpai Lailatul Qadar, kamu baca Allahumma innaka afuun, puji Tuhan dulu. Sebab itu kalau kita nak minta sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, puji dulu. Bahkan doa kita dalam selain daripada doa ini, doa-doa yang lain, Nabi SAW mengajarkan kita adab ataupun etika ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mesti disusuli dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disusuli dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat kepada Nabi SAW. Jika tidak, kata Nabi SAW, ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Doa seseorang itu akan tergantung di antara langit dan bumi, sehingga dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sehingga dia selawat kepada aku. Jadi sebab itu adab untuk berdoa ni ada juga. Sebab itu kita berdoa, kita masukkan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita masukkan doa ini di dalam doa kita. Jangan semata-mata kita doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, amin, gitu. Maksudnya doa tersebut tidak akan sampai, kerana Nabi sebut. Bahkan hadis ini telah dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, yang mana Nabi SAW sebut satu hadis. Apa dia? Imam Nawawi dibawa petikan hadis ini, dia kata doa tidak akan sampai, maksudnya tidak akan makbul jika tidak disertakan dengan pujian kepada Allah dan juga selawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca Allahumma innaka afuun, salah satu bentuk puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afuun itu ialah salah satu daripada sifat Tuhan. Salah satu daripada Asmaul Husna, dipanggil min sifatil fi'al ataupun min sifatil af'alillah. Salah satu daripada sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'fu anni, justru kau ampunlah aku. Jadi sebab itu saya katakan bulan Ramadan iaitu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab kalau orang yang mendapat keampunan, dia tidak ada sebarang kesalahan, dia tidak ada sebarang dosa, dia akan masuk ke dalam syurga walaupun tanpa amal. Sebab orang yang melakukan amal belum tentu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fakta. Fakta yang mana telah disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itu orang yang banyak amal belum tentu lagi. Tapi orang yang tidak ada kesalahan, orang yang tidak ada dosa, sudah pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sahabat tanya kepada Nabi setelah Nabi SAW beritahu. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk seseorang itu ke dalam syurga bi'amalihi, dengan amal yang dia buat. Maksudnya dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan salat, dengan Qurannya, tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semata-mata amal. Kena faham dulu, dengan semata-mata amal. Maksudnya nak harap amal sebagai imbalan untuk dapat masuk ke dalam syurga, memang tak. Sebab tu lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau pun begitu juga wahai Rasulullah, kau ni amal lagi banyak daripada kami. Lalu Nabi menjawab, wala ana illa an yataghammadani ya rabbi birahmatihi. Nabi SAW mengatakan, ya, aku pun tidak akan masuk syurga ni dengan amal yang aku buat. Illa an yataghammadani ya rabbi birahmatihi, kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan aku beri rahmat kepada aku. Maksudnya semata-mata mengharapkan dengan sebab amal kita akan dapat masuk, salah.
sebenarnya kalaulah tidak diiringi ataupun tidak disertakan dengan rahmat dan keampunan daripada Allah, seorang pun dia tak akan masuk syurga. Sebab itu dalam Riyadhus Salihin, dalam kitab yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengumpulkan, telah meletakkan satu hadis yang mana saya pernah menceritakan sebelum ini. Tentang hadis ini masyhur, dipanggil hadis seorang lelaki yang melakukan jenayah di kalangan Bani Israel sebelum daripada Nabi SAW. Zaman sebelum daripada zaman Nabi, ada seorang lelaki ni, dia telah melakukan kesalahan, dia telah membunuh orang seramai 99 orang. Akhirnya dia bunuh kali yang ke-100. Lalu dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kesalahan yang dia buat. Lalu dia nak berubah ke arah kebaikan, nak mencari kebaikan dan nak berhijrah, mencari ilmu dan juga melakukan amal. Jadi dalam proses ataupun dalam perjalanan dia nak berhijrah, nak meninggalkan kampung dia yang lama, nak pergi jumpa, pergi cari ilmu, dalam perjalanan tersebut dia mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan lelaki tersebut dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak pernah buat amal. Dia dah berubah, tak pernah sembahyang, tak pernah apa ni, tiba-tiba mati. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat dan keampunan daripada Tuhan, walaupun dia tak pernah buat amal satu pun. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'un, semua orang buat salah, wa khairu khata'in at-tawwabun, tapi orang salah, yang buat salah yang terbaik dia ni sedar kesalahan dia. Semua orang buat salah. Nabi kata dalam hadis Tirmizi, kullu bani Adam khata'un, semua orang buat salah, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Dengan maksudnya apa? Orang yang buat salah tapi dia ni terbaik, iaitu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang paling besar sekali apa dia? Iaitu mendapat keampunan daripada Tuhan, dan pada masa yang sama dia tidak melakukan syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Satu benar, siapa yang berharap nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, mesti buat amal soleh. Amal kalau tak soleh tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, uslub ataupun gaya bahasa yang telah digunakan oleh Allah dalam Quran, bila sebut amal mesti soleh. Falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, amal yang baik. Kalau amal tapi tak baik, tak guna. Satu, tiket yang pertama untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal amalan salihan. Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tiket untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang pertama, akidah dia kena jaga. Itu masuk dalam kategori dia tidak syirik. Dia tidak syirik, fala yusyrik wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tak syirik maksudnya apa? Dia telah memperbaiki, dia telah teguhkan akidah dan juga pemahaman tauhid dia dengan kefahaman yang betul. Dan juga falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amal soleh ini mengisyaratkan kepada satu ilmu yang lain yang disebut sebagai ilmu syariat ataupun disebut sebagai ilmu fiqh, memperbaiki amal ibadat, sah batal, rukun dan syarat semua. Jadi nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala mesti mempersiapkan dari sudut tauhid dan juga mempersiapkan diri dengan amal yang baik dan juga amal yang banyak. Baik, itu dari aspek kelebihan bulan, yang mana Ramadan ini berbeza dengan bulan yang lain kerana kita nak mendapatkan keredaan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang apabila habis Ramadan tapi dia macam biasa, tak ada apa perubahan. Mungkin puasa dah 30 tahun, dah 25 tahun, dah 40 tahun, tapi masih lagi tidak nampak sebarang perubahan. Masih lagi tak nampak sebarang perubahan. Tidak ada perbezaan puasa sebelum ini dengan puasa sekarang. Sepatutnya lagi lama umurnya panjang, lagi penuh berkat. Lagi panjang umur, lagi doa supaya diberikan keberkatan. Lagi panjang umur, lagi tambah amalan. Sebab itu
ulama-ulama dulu antara mereka itu umur tak panjang tapi amalannya padat, mengalahkan orang yang umur panjang. Imam Nawawi rahimahullah seorang yang tak perlu saya kenalkan lagi, dan tak perlu saya perkenalkan lagi tentang Imam Nawawi rahimahullah. Umur tak panjang, 40-an dah meninggal. Tapi ilmu umur tersebut memang sangat berkat. Amal dan ibadatnya dan menuntut ilmunya Imam Nawawi, saya sebutkan, sepanjang usia Imam Nawawi ni, beliau habiskan masanya dengan menuntut ilmu, belajar kitab, pergi jumpa tok guru, belajar kitab daripada pagi sampai malam. Belajar kitab, bawa kitab, bukan hanya dengar tadah telinga ya, tak. Bawa kitab itu dipanggil talaqi. Al-ilmu ma'khuzun min syafahatil ulama. Ilmu diambil daripada mulut ulama. Ini pergi talaqi, bawa kitab. Baik. Habis menuntut ilmu, kemudian malamnya dihabiskan pula dengan aktiviti lain, dengan menulis kitab. Sebab tu saya boleh simpulkan Imam Nawawi hidupnya pada sekitar menuntut ilmu, mengarang kitab, mengeluarkan fatwa, beribadat di malam hari, sehingga Imam Nawawi tak sempat, tak pernah tidur berbaring di atas lantai selama 5 tahun. 5 tahun dia hanya tidur secara duduk saja, tak tidur berbaring selama 5 tahun, seperti mana yang diceritakan oleh anak murid beliau yang bernama Al-Atta'. Baik, itu yang disebutkan tentang juhud ataupun kesungguhan ulama dulu di dalam melakukan amal ibadat. Menuntut ilmu juga ibadat, mengeluarkan fatwa juga ibadat, menulis kitab juga ibadat, bersembahyang di malam hari juga ibadat. Sebab itu kita kena memahami konsep ataupun maksud ibadat ini dengan kefahaman yang betul, supaya kita tidak memfokuskan amal ibadat itu kepada amal yang khusus. Sebenarnya makan minum kita boleh jadi ibadat, jalan kaki kita boleh jadi ibadat, sedang memandu boleh jadi ibadat. Semua benda boleh jadi ibadat, hanya berdasarkan dengan apa? Dengan niat yang baik dan juga matlamat yang jelas. Sebab itu jangan kita hanya fokus ibadat itu hanya ibadat khusus, solat, puasa, haji, zakat. Yang lain daripada itu tak dinamakan sebagai ibadat. Sebenarnya perkara yang lain yang membantu ke arah melakukan ibadat-ibadat yang teras ini juga dipanggil sebagai ibadat. Jalan kaki, pergi pasaraya pun ibadat juga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perempuan masak nasi, masak juadah untuk berbuka, ibadat juga. Beri kepada orang makan, ibadat juga. Bahkan lebih lagi ganjaran kalau berikan man aftara shaiman, siapa yang beri juadah ataupun beri menjamu orang ketika berbuka puasa, itu sangat besar. Baik, sebab itu kita memahami konsep ibadah ini dengan pemahaman yang betul, dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, bukan dengan kefahaman kita. Kalau kita faham ibadat ni, mungkin skop kita ni kecil. Sama juga dalam orang memahami konsep wakaf. Ini juga pemahaman segelintir orang di dalam memahami ibadat. Dia faham wakaf mesti Al-Quran saja. Ini juga salah. Dia faham wakaf mesti Quran. Sampai banyak penuh masjid tu dengan Al-Quran, sampai penuh ma'had tahfiz dengan Al-Quran, sampai penuh surau dengan Al-Quran, bertimbun-timbun. Last kali tak ada orang baca pun. Sebab apa? Sebab dia memahami konsep wakaf, ibadah wakaf dengan kefahaman yang salah, ataupun dengan kefahaman yang dia faham tapi bukan kefahaman yang ulama faham. Sebab itu apabila kita faham satu-satu ibadat itu dengan kefahaman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, maka dia akan jadi mudah, dia akan jadi luas. Kita akan faham Islam itu tidak terlalu menyusahkan dan juga menyempitkan. Baik, itu dalam aspek keutamaan bulan Ramadan ini berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Dan dalam hadis yang lain, yang pertama saya menyebutkan tentang puasa dan juga Al-Quran ini dia pembantu ataupun dipanggil penolong ataupun dipanggil pemberi syafaat pada hari kiamat. Yang dimaksudkan dengan pemberi syafaat ataupun dipanggil sebagai pembantu ini ialah dia yang membantu dan juga yang menolong seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Quran, puasa dan Al-Quran itu
yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Sehingga kan asyam, puasa ini dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata ay rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, orang ni dia tak makan, orang ni mana'tuhu ta'am wa syahawat, dia menahan diri daripada hawa nafsu. Hawa nafsu yang bentuk umum, makan minum juga hawa nafsu. Nak marah orang, tahan diri juga, dia panggil menahan hawa nafsu. Jadi puasa itu dia akan bercakap, Allah berikan sesuatu ni, benda tak mustahil. Perkara yang tak mustahil, apabila amal ibadat kita bercakap, apabila satu-satu ibadat itu bercakap, kaki tangan bercakap, ini tak mustahil. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Yasin, amal ibadat bercakap, kaki ibadat bercakap tentang apa yang kita buat, itu perkara yang tak mustahil. Jadi juga puasa dan Al-Quran juga boleh bercakap pada hari kiamat. Jadi puasa ni dia cakap, dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, hamba ni telah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia telah menahan syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, justru syafaatkanlah si fulan, syafaatkanlah orang ni. Al-Quran pun dia juga boleh menjadi hujjatun laka wa hujjatun alaika. Dalam hadis 40, kalau tuan-tuan pernah tengok dalam hadis 40, Al-Quran ni dia boleh bercakap. Al-Quran ini dia akan menjadi syafaat, menjadi hujjatun laka, maksudnya Al-Quran bantu kita. Hujjatun alaika bermaksud Al-Quran itu mencela kita. Macam mana Al-Quran boleh membantu kita? Dia kata, ya Allah, orang ni telah beribadat, orang ni telah membaca Quran, orang ni terbuat amal dengan Quran, maka Quran tersebut menjadi hujah bagi dia. Al-Quran menjadi saksi bagi dia. Dan juga Al-Quran juga boleh menjadi hujjatun alaika. Yang dimaksudkan dengan hujjatun alaika, maksudnya kecelakaan Al-Quran itu kepada seseorang. Bermaksud Al-Quran itu mengatakan, ya Allah, dia tak pernah sentuh, dia tak pernah baca aku. Ini juga bermaksud. Sebab itu kita kena faham, melakukan amal ibadat itu dengan kefahaman yang betul. Jadi puasa dia secara spesifik, dia boleh menjadi penolong dan juga pembantu, ataupun yang kita sebut sedap sikit dalam bahasa Arab, sebut syafaat. Bila sebut pembantu ni, dia tak ada feeling. Orang Melayu kita ni kena sebut satu term yang mana dia ada lebih pada feeling. Dia kata apa? Term yang dia ada feel. Contoh macam sebut anak soleh. Kalau sebut anak yang baik, dia tak berapa nak ni. Bila sebut anak soleh, oh anak soleh maksudnya anak yang beragama dan sebagainya. Dia sebut anak baik, dia buat relax, maksudnya tak ada feeling. Maksudnya istilah itu memainkan peranan. Sebab tu bila sebut syafaat ni penolong. Bila sebut Al-Quran dan juga puasa ini sebagai penolong. Oh, penolong. Bila sebut Al-Quran dan puasa ni sebagai syafaat, oh syafaat, bantu. Jadi dia akan reaksi itu berubah. Baik, itu kelebihan yang mana dia akan menolong. Tapi janganlah semata-mata harap satu amal ya. Kadang-kadang mak ayah ni bila dah tahu Quran itu sebagai syafaat, orang yang hafal Quran itu sebagai syafaat, dia pun tak pernah ngaji Quran pun, tak pernah belajar Quran pun, tapi oleh kerana dia tahu tentang kelebihan orang yang menghafal Quran, dia pun hantar anak pergi belajar Quran, hantar anak menghafal Quran. Bila anak dah hafal Quran, dia ingat anak tu boleh membantu dia nanti. Ini mencari shortcut, jalan pintas di dalam agama. Sepatutnya kena berubah dengan sendiri, ataupun tidak mengharapkan amal dan juga pahala daripada orang lain. Sebab tu orang tak boleh bantu. Seseorang tidak boleh bantu, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila mati seseorang anak Adam, mati manusia, adalah beberapa amal yang boleh bantu dia. Anak yang soleh, amal yang dia buat sewaktu dia hidup,
dan juga amalan wakaf yang dilakukan sewaktu dia hidup. Jadi jangan terlalu menumpang kasih dengan orang lain walaupun anak-anak. Jangan terlalu menumpang kasih dengan orang lain walaupun dengan ibu bapa, dari aspek untuk mendapat dan juga mengharapkan ganjaran pahala. Jadi tak perlu. Jadi kita buat berdasarkan apa yang kita mampu dan kita dapat berdasarkan apa yang kita buat. Sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam satu ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain buat salah, kita tak dapat. Orang lain buat baik, kita tak dapat. Jadi sebab itu tapi bukan dengan maksud tak dapat langsung. Adalah beberapa amal yang mana yang telah dikhususkan oleh Nabi SAW. Baik, dan yang kedua, kelebihan bagi orang yang berpuasa itu ialah salah satu yang disebutkan sebagai dalam satu hadis yang telah disebutkan oleh Bukhari Muslim sebagai kelebihan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau nak tengok ciri-ciri ataupun sifat-sifat tentang syurga ini, tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah ni Allah sebut jelas ciri apa sifat syurga itu macam mana, sifat neraka itu macam mana. Semua ni Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Dan dalam banyak-banyak syurga itu, satu yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim, seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang dikatakan, yang dipanggil sebagai Rayyan. Rayyan ini bahasa Arab yang mana dia berasal daripada perkataan ar-ray. Rayyan ini bermaksud ar-ray. Ar-ray ini maksudnya titisan air. Bila kita sebut Rayyan, ini daripada perkataan ar-ray. Ar-ray ini maksud titisan air hujan kali yang pertama itu. Kenapa disebut Rayyan itu sebagai ar-ray? Kerana orang yang masuk, seolah-olah orang yang berpuasa apabila dia mendapat titisan hujan, dia mendapat air pada waktu kali yang pertama itu, dia seronok. Sebab itu Allah pinjam, dan Nabi SAW pinjam kalimah ini, kalimah Rayyan, perkataan Rayyan dipinjam, diletakkan nama bagi satu pintu, iaitu pintu yang mana hanya dimasuki oleh orang yang kaki puasa ya. Orang Kedah kata puasa, maksudnya kaki melakukan amal ibadat puasa. Dia ini ada satu pintu khusus, pintu khusus untuk orang yang beribadat. Banyak puasa Nabi Daud pun tak kisahlah, dia ada satu pintu yang dipanggil yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluha ghairuhum, yang mana tidak akan dimasuki oleh orang lain. Mana geng yang banyak ibadah puasanya, okey masuk sini. Orang lain, saya banyak amal solat, saya banyak zakat, saya banyak haji, tak boleh masuk di pintu lain. Pintu ini khusus untuk orang yang melakukan ibadah puasa. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Bila dah semua orang yang berpuasa itu masuk pintu Rayyan ini, أُغْلِقَا, dikunci. Kunci, orang lain tak boleh masuk. Pintu ini khusus untuk VIP saja, iaitu golongan yang disebutkan sebagai as-saimun, orang yang melakukan ataupun orang yang banyak ibadah puasa. Seperti mana isteri Nabi SAW. Isteri Nabi, tak salah saya, nama dia Safiyah. Safiyah ini Nabi SAW sifatkan dia apa? Kanat qawwamah wa sawwamah. Nabi sifatkan isterinya qawwam, ni maksudnya orang yang kaki sembahyang tak berhenti. Sawwamah, orang yang kaki puasa tak berhenti, puasa manyang. Ataupun kita sebut sebagai puasa Nabi Daud, puasa hari selang-sari kan. Tapi tak dimaksudkan. Boleh juga puasa ad-dahri. Puasa ad-dahri ni puasa setiap hari, sepanjang hari. Yang mana puasa sepanjang hari, kecuali puasa pada hari yang tak dibenarkan, itu dia tak puasa lah. Jadi puasa sepanjang hari pernah dilakukan oleh sahabat, dan juga dia hukumnya sunat, tak makruh. Puasa sepanjang hari tak makruh. Tapi kalau nak pilih yang mana yang lebih baik, iaitu puasa selang satu hari. Puasa setiap hari itu tak mampu, saya pun tak mampu buat. Puasa selang sehari pun saya tak mampu buat.
Setakat mana kita mampu buat, kita buat lah. Sebulan sekali ke, seminggu 2 kali ke, Isnin Khamis ke, tak kisah. Baik, itu kerana dia ada kelebihan yang khusus. Baik, jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita lain masa dan lain hari, setelah habis Ramadan ini, insyaAllah kita bertemu lagi. Dan saya minta maaf zahir batin pada tuan-tuan yang mengenali saya, yang mengikuti kuliah saya di Masjid Umar Al-Khattab, yang mengikuti kuliah saya, kuliah duha dan juga kuliah subuh di masjid Sayyidina Umar. Saya minta maaf banyak-banyak, dan juga saya mengucapkan di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Walaupun Aidilfitri kali ini berbeza dengan sebelum-sebelum ni. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga semuanya kembali pulih seperti biasa. Berkat bulan Ramadan ini, sama-sama kita doakan supaya semua yang berlaku, musibah yang berlaku, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secepat yang mungkin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.